Okey, Assalamualaikum dan selamat malam untuk pelajar-pelajar cikgu semua. Okey, hari ni kita berjumpa lagi malam ni untuk subjek Bahasa Melayu. Okey. Okey, apa khabar semua? Sihat tak semua ni? Sihat. Sihat. Okey, Alhamdulillah. Okey, sihat. Okey. Semua dah makan belum? Tangan lenguh sikit Afiq cakap. Kenapa Afiq tangan lenguh? Banyak menulis ke? Oh, kena cucuk tetanus. Cucuk tetanus untuk apa tu Afiq? Kena cucuk? Sekolah suruh. Oh, okey, cikgu faham. Jadi kamu datang sekolah lah tadi ya? Untuk cucuk? Ke pihak hospital datang rumah? Datang rumah mesti datang sekolah. Tak pergi klinik. Oh, okey. Jadi semua kena cucuk lah ni, Afiq? Oh, kelas awak je. Okey. Memang klinik ada cakap tak kenapa kena cucuk? Oh, sekolah lain pun ada. Yang lain ada tak kena cucuk macam Afiq? Ada. Cucuk tetanus. Oh, ada. Untuk elakkan apa tu? Untuk cucuk untuk apa Cikgu dah lupa lah. Kancing gigi tak silap. Untuk apa? Untuk apa Syamira? Saya tak berapa ingat lah. Asyik saya kancing gigi. Oh, kancing gigi. Okey. Lockjaw. Oh, kancing gigi. Okey. Semua ada yang masih lagi belum kena cucuk lagi untuk tetanus? Kancing gigi. Ke semua dah ni? Semua mesti dah? Kata 3 Oh. Dah lama sangat ni. Oh dah. Belum. Irsyad belum. Fikri Hafiz belum. Okay, tak apa. Tak lama lagi dah tu. Tapi memang wajib lah kan kamu semua kena cucuk. Betul tak? Tapi cikgu ada dengar juga ada orang lain cakap kena cucuk untuk kancing gigi ni tangan sebelah macam lenguh sikit tangan yang kena cucuk tu. Tadi tangan tu memang kena rehat lah. Kena rehat beberapa hari daripada buat kerja berat. Okey, jadi kita mulakan pembelajaran kita. Okey, jadi kita mulakan pembelajaran dengan surah ayat penerang hati dulu. Mutakawan syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, minggu lepas kita dah belajar apa dah? Kita dah belajar sampai mana? Kita dah belajar mengenai apa dia? Siapa boleh beritahu? Kita minggu lepas dah belajar sampai mana? Kita belajar apa dah minggu lepas? Kita dah belajar mengenai ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan, ayat aktif dan juga ayat pasif. Betul tak? Betul lah, cakap betul. Ya, Kaisara. Mana Kaisara? Cikgu tak nampak lah muka Kaisara dekat Google Meet ni. Biasanya dia nampak gambar dia. Kaisara on gambar tak malam ni? Oh ada. Hai Kaisara. Okay. Cikgu ingat Kaisara sebab Kaisara selalu tunjuk video, tunjuk gambar. Okay. Jadi kita sambung hari ni kita belajar mengenai tentang peribahasa. Okay. Peribahasa. Okay, bagi kamu semua susah tak peribahasa ni? Susah ke senang? Tengah-tengah. Susah. Boleh lah. Tak susah. Okay, Fikri Hafiz tengah-tengah. Fariha susah. Yang lain susah. Okay, apa yang kamu rasa susah? Saya tak reti lagi nak masukkan dalam esei. Okay, itu biasa. Okay.
Tak reti lagi nak masukkan dalam esei. Okay, yang lain? Bolehlah. Faris Razi cakap bolehlah. Yang lain macam mana? Susah sikit nak ingat. Okay. Sekarang pun dah ada pelbagai, kalau kamu follow Dewan Bahasa Pustaka kan, cikgu nak kena ambil buku peribahasa ke? Okay, malam ni kita akan belajar buku peribahasa. Jadi kalau kamu nak ada buku rujukan peribahasa ke pun kamu boleh tunjuk kamu boleh ambil buku peribahasa yang kamu ada, okay, untuk sebagai rujukan. Sebab peribahasa ni dia ada pelbagai jenis. Okay. Cikgu terangkan dulu sikit lah. Peribahasa ni ada pelbagai jenis. Ada simpulan bahasa, ada perumpamaan, bidalan, pepatah, lagi apa lagi? Gurindam. Itu Simpulan semua bahasa. perbilangan, simpulan Simpulan bahasa. bahasa. Ya, betul tu Faris Razik. Okay. Simpulan bahasa pun merupakan salah satu jenis daripada peribahasa. Perbilangan biasa, sebenarnya peribahasa ni dah lama wujud dah dari sejak zaman dulu lagi. Masa dulu orang lama gunakan peribahasa, simpulan bahasa ni sebagai komunikasi antara satu sama lain. Sebagai bila mereka lihat ada suasana di luar tu kan, jadi mereka terus macam menjadikan suasana tu atau keadaan, situasi, mereka meluahkan, mereka menggambarkan suasana tu atau sesuatu situasi tersebut melalui peribahasa. Okay. Jadi peribahasa ni kekal sampai sekarang lah. Jadi kreatif tak orang-orang dulu buat peribahasa? Simpulan bahasa, kreatif kan? Contohnya kalau kita tengok macam kita nak menyesuaikan seseorang dengan seseorang lain. Kalau kamu nak kenen-kenenkan orang dengan orang lain kan, macam bagai pinang dibelah dua lah kamu ni. Macam tu. Ataupun kalau sekarang dah ada ayat lain, perkataan lain. Contohnya macam bagai cincin dan permata. Bagai cincin dan permata, bagai pinang dibelah dua. Lagi apa lagi? Kalau peribahasa yang tentang untuk memadankan seseorang. Kamu rasa Bagi seseorang kacang melupakan kulit. bagai kacang? Melupakan kulit. Bagai kacang melupakan kulit tu orang yang dah lupa daratan, Faris Razik. Tapi itu boleh juga contoh peribahasa. Kacang melupakan Juga kulit Puteri ni Lilin. orang yang lupa daratan. Apa dia Isyad? Puteri Lilin. Puteri Lilin. Kalau Puteri Lilin tu orang perempuan yang tak tahan panas. Dekat bawah matahari. Jadi dia selalu kena pakai payung. Itu namanya Puteri Lilin. Puteri Lilin ni orang yang tak tahan panas. Jadi kalau orang macam orang rasa cepat je tak tahan panas lah. Maksudnya kalau kena di bawah matahari tu kena pakai kena pakai payung lah. Okay. Tak boleh kena panas sikit. Itu namanya Puteri Lilin. Jadi apa lagi yang kamu nak tanya tentang peribahasa? Kalau kacang lupakan, apa dia? Peribahasa sekarang pun kalau kamu tengok Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau kamu follow Facebook Dewan Bahasa Pustaka, Twitter Dewan Bahasa dan Pustaka, ada banyak simpulan bahasa, peribahasa yang diperkenalkan, peribahasa baru yang diperkenalkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau contohnya, kalau kita bagi contoh bagai ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Tu kamu dah pernah dengar, betul tak? Kalau ada perkataan lain, ayat lain yang boleh digantikan, peribahasa lain dah boleh gantikan sekarang adalah dengan contohnya kalau lembu tu mandi lumpur, habis terpalit lumpur tu pada semua. Tu antara contoh. Sama dengan ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Maksudnya bila seseorang tu terkena, maksudnya ataupun buat sesuatu yang salah, semua orang terkena tempiasnya. Contohnya kalau kamu ada adik-beradik kan, jadi adik kamu buat salah, tapi kamu yang kena. Tapi kamu dan adik-adik kamu yang kena. Abang kamu buat salah, contohnya adik-beradik kamu buat salah, tapi kamu dan adik-beradik kamu yang lain pula yang kena.
Biasa jadi macam tu, betul tak? Tu antara contoh ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Okey, jadi cikgu nak tulis sedikit nota mengenai peribahasa. Peribahasa ada pelbagai jenis. Kalau simpulan bahasa ni macam dia ada 2 perkataan sahaja. Okey, kita tengok dulu peribahasa sejenis daripada simpulan bahasa. Okey, jadi kalau dekat buku kertas nota kamu modul tu ada tempat kosong nota peribahasa di muka surat pada muka surat 12. Jadi kamu boleh tulis nota dekat situ. Okey. Peribahasa ni terdiri daripada pelbagai jenis. Antaranya ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Okay. Simpulan bahasa ni kebiasaannya terdiri daripada 2 patah perkataan. Biasanya macam tu simpulan bahasa. Ungkapan yang biasanya 2. Kalau lebih daripada 2 pun dia terdiri daripada 3 sahaja maksimum. Okey, tapi selain daripada tu hanya 2 atau 3 sahaja perkataan. Okey, jadi biasanya simpulan bahasa ni dia ada maksud yang lain daripada makna asal perkataan tu. Okey. Contohnya contohnya cikgu tunjuk cakar ayam. Cakar ayam. Kalau kamu lihat kalau maksud selapis dia cakar ayam. Ayam tu mencakar. Apa kena dengan cakar ayam? Tapi bila ayam mencakar ataupun ayam cakar ayam, dia maksudnya adalah apa dia maksud cakar ayam? Tulisan buruk. Okey, betul. Okey, maksudnya tulisan yang buruk. Ni maksud sebenarnya. Kebiasaannya simpulan bahasa ni dia menawarkan maksud yang lain daripada yang lain. Maksudnya cakar ayam ni bukan setakat ayam tu mencakar tu kan, dekat tanah tu kamu tengok ayam tu cakar lah. Tapi sebenarnya cakar ayam ni maksudnya tulisan yang buruk. Okay. Antara lain yang apa dia? Cakar ayam lagi apa? Siapa yang nak tunjukkan contoh simpulan bahasa yang kamu nak kongsi? Contohnya alas perut. Siapa pernah dengar alas perut ni? Alas perut ni apa maksud dia? Makan sedikit. Biasanya kita letak alas dalam perut. Apa dia? Apa maksud? Alas perut. Siapa boleh terangkan? Alas perut. Alas perut ni maksudnya Makan sedikit. makan yang
sahaja. Ya betul Syamira. Okay. Makannya sikit-sikit sahaja. Contohnya kamu sarapan kan? Kamu sarapan. Biasanya orang sarapan kadang-kadang ada yang makan berat, betul tak? Ada yang makan ringan tak dekat sini? Dengan ringan sarapan makan roti je ke ada tak? Biasanya kadang-kadang ada orang sarapan dia tak makan banyak, dia tak makan berat. Kadang-kadang ada orang makan roti. Tapi kalau macam cikgu tak cukup roti, cikgu nak kena makan nasi lemak, mi goreng. Okay. Tapi kalau ada orang dia cakap, aku tak biasalah makan sarapan, tapi kalau makan sarapan pun aku buat alas perut je sebelum makan tengah hari. Maksudnya dia makan sikit je. Dia makan sikit tu maksudnya alas perut. Makan sedikit sahaja sebelum makan berat. Kadang-kadang ada orang macam tu. Pagi kadang-kadang dia minum, kadang-kadang minum air manis saja ataupun makan roti saja sebelum untuk tunggu makan tengah hari untuk makan berat. Ni contohnya alas perut. Makan sedikit sahaja. Okay. Faith Adli. Okay, buruk siku. Okay, kita tengok buruk siku. Buruk siku ni kalau kita tengok pada maksud selapis dia, siku tu buruk. Siku tu buruk. Kita kalau tengok buruk siku tapi sebenarnya buruk siku tu makna yang selain daripada siku tu buruk apa dia? Maksudnya orang tu apa dia buruk siku? Orang yang bila dah berikan sesuatu kepada seseorang, dia meminta balik. Okay. Tu namanya buruk siku. Contohnya cikgu dah bagi hadiah pada Kaisara. Contohnya lah, tiba-tiba cikgu cakap tak jadilah, cikgu nak bagi, cikgu minta balik lah hadiah tu. Macam tu. Jadi tu maksudnya buruk siku. Jadi kita dah berikan seseorang tu hadiah ataupun barang, kemudiannya kita minta balik. Pemberian hadiah untuk seseorang tapi diminta balik. Buruk siku. Okay, jadi kita tengok lagi apa lagi. Farah Alia kata paku Belanda. Apa itu paku Belanda Farah Alia? Siapa nak explain? Siapa nak terangkan apa dia paku Belanda? Para Alia, harga yang tak boleh lagi ditawar. Okay, paku Belanda. Kamu semua pernah tengok tak paku Belanda? Ada tak paku jenis-jenis paku Belanda? Harga yang tak boleh ditawar. Terima kasih Para Alia. Jawapannya harga yang tak boleh ditawar. Maksudnya harga tu dah tetap. Contohnya kalau seseorang tu dia dah jual emas. Contohnya jual emas dalam harga RM10. Lepas tu ada orang cakap, tak boleh ke macam sikit lagi turunkan harga macam turun kepada RM5 ke RM2 ke. Tapi orang cakap tak boleh, dah tetap dah RM10. Jadi itulah harga tetap. Jadi maksudnya paku Belanda. Okay. So paku Belanda ni kamu boleh bayangkan, kamu ketuk paku tu ke dinding. Bila kamu ketuk paku tu ke dinding, paku tu melekat dengan dinding, betul tak? Boleh ke kamu keluarkan semula guna tangan biasa? Tak boleh kan, susah kan, betul tak? Jadi sebab itulah dikatakan paku Belanda. Sebab bila paku tu dilekatkan, kita tak boleh nak ni. Jadi dia macam satu bayangan, satu gambaran bahawa sesuatu yang telah ditetapkan tu tak boleh diubah-ubah. Ataupun macam Farah Alia cakap, harga yang tidak boleh lagi ditawar. Okay. Harga yang tidak boleh lagi ditawar. Okay. Cikgu, kawan ketawa ada ke? Kawan ketawa? Tak ada Damia. Yang kawan ketawa kawan sedih tu ke Damia? Okay, tengok Irsyad punya simpulan bahasa pula. Lipas kudung. Cikgu sambung sini lah. Lipas kudung. Kalau lipas kudung ni,
Kalau kamu tengok lipas, cikgu pun tak pasti kalau ada lipas, cikgu ada tengok lipas dengan teliti, lipas tu kudu ketak kakinya kan. Tapi lipas kuda ni kalau kamu tengok, kalau kamu dekat dengan lipas, lipas tu mesti berlari laju. Betul tak? Kalau kamu dekat dengan lipas kan, lipas tu dengar ni bunyi tapak kaki kamu, dia tu lari. Tu maksudnya kalau kamu tengok lipas kudung, maksudnya lipas tu berlari cepat sangat. Tu namanya lipas kudung ni kalau diberikan maksud yang lain, maksudnya orang tu berlari dengan sangat terlalu pantas. Contohnya orang itu berlari seperti lipas kudung apabila melihat bayangan yang berlalu di dinding. Padahal dia keseorangan dalam kelas. Itu contohnya. Okay. Lipas kudung ni kebiasaannya untuk orang yang ketakutan lah. Okay. Orang yang berlari pantas. Disebabkan ketakutan. Kebiasaannya orang yang lari macam ibarat lipas kudung ni dia takut sangat disebabkan ketakutan yang amat sangat. Okay. Okay, macam Ryan pula cakap apa? Anak mas. Ryan beri contoh simpulan bahasa anak mas. Anak emas ni, kalau kamu tengok dalam apa? Dalam makna yang selapis, anak emas ni kamu tengok, anak emas. Emas ada anak ke? Tapi maksudnya anak emas ni, emas kalau kamu jaga, mestilah dengan sangat berhati-hati sebab emas tu mahal, betul tak? Emas tu mahal. Kalau kamu beli emas, mesti kamu simpan dekat tempat yang elok, kamu jaga dengan elok kan. Macam tu lah. Okay, jadi, bila dikatakan anak emas ni, biasanya anak yang betul-betul disayangi, yang sangat disayangi. Okay. Yang antara contohnya, antara anak kucing yang kamu bela, contohnya. Ada satu anak kucing tu kamu sangat sayang. Tu maksudnya kucing tu anak emas kamu lah. Sebab antara anak kucing tu, ada seekor anak kucing tu kamu rasa macam sangat sayang. Okay. Kamu jaga dengan elok betul-betul. Tu maksudnya anak emas. Anak yang dijaga dengan sangat elok. Okay, jadi apa lagi? Okay, Farah Alia kata ketam batu. Okay, apa maksud ketam batu Farah Alia? Ketam batu kebiasaannya kita dengar ketam yang ibarat ketam mengajak anaknya berjalan. Sangat kedekut. Sangat kedekut. Jadi maksud ketam batu ni sangat kedekut. Ketam batu, ada pelbagai jenis ketam kalau kamu tengok. Jadi untuk ketam batu ni sangat kedekut. Ada spesies haiwan laut dia macam ni ada juga. Kadang-kadang kita akan tengok sifat haiwan tu. Kalau ketam batu kenapa dia kata sangat kedekut? Mesti orang yang dah kaji haiwan-haiwan laut ni, terutamanya ketam batu mesti dia tengok. Ketam ni kedekut lah. Ketam batu ni sangat kedekut. Okay. Udah Maisara pula kata isi hati. Isi hati pun boleh, isi hati. Isi hati ni maksudnya kalau kamu tengok hati isi. Kalau tengok makna dalaman, makna selapis, isi hati. Hati tu ada isi ke? Tapi bila makna dua lapisnya, makna lain, kita lihat dari isi hati kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita
fikirkan, isi fikiran, isi hati. Apa yang kita rasa, apa yang kita pendam, apa yang kita luahkan, semua daripada isi hati yang kita rasa. Jadi maksudnya isi hati ni perasaan yang dipendam. Okey. Perasaan atau rasa. Perasaan atau rasa yang dipendam. Ada banyak jenis simpulan bahasa, memang banyak sangat. Dan kalau kamu tengok dalam bahasa pustaka pun ada banyak berikan contoh peribahasa dan simpulan bahasa yang baru yang kamu jarang-jarang dengar. Okay. Jadi semua boleh tak mengenai peribahasa, simpulan bahasa? Faham tak? Boleh? Yang lain faham? Faham. Okay, faham. Okay, jadi semua salin dulu. Semua dah habis salin ke? Belum. Okay, belum. Okay. Tak apa, habiskan salin dulu. Dah habis salin, beritahu cikgu. Kamera kabur. Yang lain okey tak kamera, skrin? Kejap kabur, kejap okey. Yang kabur sekejap okey. Sekejap ya. Cikgu, Ya. saya nak tanya, anak pungut tu simpulan bahasa ke? Anak pungut. Anak Simpulan bahasa ke? apa? Anak pungut tu simpulan bahasa ke? Anak pungut. Anak pungut tu boleh dikatakan juga sebagai simpulan bahasa. Tapi yelah, anak pungut. Biasanya orang anak pungut ni kita cakap anak bukan anak kandung lah. Okay. Anak yang dikatakan anak yang bukan darah daging, anak yang dijumpai di tepi jalan, macam tu lah anak pungut. Tapi kalau anak pungut tu dia macam dikira kasar. Macam Afiq cakap anak angkat tu ayat yang lebih sedap sikit. Okay. Jadi anak pungut ni biasanya perkataannya lebih kasar daripada anak angkat. Anak angkat dengan anak pungut ni sama je, tapi anak pungut ni macam kedengaran lebih kasar sebab anak pungut ni bila ditafsirkan sebagai anak yang dipungut dekat dari mata-mata tempat, dari tempat yang tidak diketahui asal usulnya. Biasanya macam tu lah kalau anak pungut. Orang akan cakap kalau anak angkat macam dia nampak lagi sedap, nampak lagi sopan tu tak? Nampak lagi lembut. Okay. Jadi anak angkat dengan anak pungut ni sama saja. Okay. Sekarang ni skrin kabur lagi tak? Okey. Okay.
Okay, siapa yang dah siap boleh beritahu dekat dalam komen. Okay, Afiq dah siap. Okay, semua dah siap. Okay, ada lagi yang belum siap. Kalau belum siap, beritahu cikgu akan tunggu sekejap. Kalau cikgu nak padam. Siap. Okay, kalau dah siap, cikgu nak padam. Dah. Okay, dah. Okay. Kita tengok antara contoh simpulan antara contoh peribahasa yang lain. Okay, selain daripada simpulan bahasa. Okay. Okay, selain daripada peribahasa, antara jenis peribahasa yang lain adalah perumpamaan. Perumpamaan tu macam mana pula? Sejenis peribahasa. Perumpamaan. Okay. Perumpamaan ni. Okay, perumpamaan ni digunakan apabila kita hendak membandingkan sesuatu. Jadi bila kita nak bandingkan sesuatu, jadi kita akan gunakan peribahasa iaitu perumpamaan. Jadi kebiasaannya perumpamaan ni dia ada perkataan apa dia? Dia ada perkataan bak, bagai, ibarat. Ni key point dia yang penting. Okay, dia mesti kalau perumpamaan ni mesti ada perkataan-perkataan ni. Ada bak, bagai, ibarat. Okay. Seperti. Ini antara contoh. Bak, bagai, ibarat, seperti. Okay, kalau contoh ayat. Okay. Okay, cikgu tulis balik macam saya ingat ayat. Okay, contoh ayat. Okay. Seperti langit dengan bumi. Ini contoh perumpamaan. Apa maksud seperti langit dengan bumi? Bila seperti ada perkataan, ada perumpamaan seperti langit bumi ni, maksudnya perbezaannya, perbandingannya sangat ketara. Macam langit dengan bumi, seperti langit dengan bumi. Okay. Perbezaan ataupun perbandingan yang
sangat ketara. Ataupun terlalu jauh perbezaannya. Okay. Biasanya contoh dah kalau ada macam orang-orang apa promosikan ubat kurus, betul tak? Ada orang promosikan ubat kurus. Lepas tu dia tunjuk testimoni. Testimoni beza dia dulu dengan sekarang. Contohnya macam tu. Dulu beratnya 100 kg. Sekarang beratnya dah 50 kg. Tu maksudnya turun perbezaannya sangat ketara. Kamu tengok, ish jauh beza. Cikgu saya tak nampak. Yang lain nampak tak skrin? Kamera blur. Kabur, cikgu. Kabur. Kabur. Kabur? Kabur. Sekarang boleh nampak tak sekarang? Kabur, cikgu. Kurang Kabur jelas. Kurang jelas. Okay. Dekat sini tak nampak. Kalau dekat sini nampak tak? Sini dengan sini nampak tak? Dua-dua belah kabur. Tak. Sini pun tak jelas. Tak nampak. Okay, sekejap ya. Sekarang masih jelas tak sekarang? Tak. Nampak tak dekat skrin ni sekarang? Kabur cikgu. Kabur cikgu. Kabur cikgu. Tak nampak? Yang lain? Tak nampak. Kabur banyak. Okay. Okay, sekejap.
Okey, sekarang okey tak sekarang? Sama. Sama juga. Hmm. Nampak. Okey, tak apa. Nampak. Okey, sementara tu cikgu akan terangkan sebentar lagi yang untuk lebih lanjut. Tapi kamu buka modul dulu. Okey, kamu buka modul, buka surat 13. Okey, muka surat 13. Ada tak? Okey, modul. Modul mengenai latihan 1 peribahasa, muka surat 13 dalam modul minggu 2, bahasa Melayu. Semua dah ada modul ni? Ada. Okay, dah ada. Cikgu nak link modul. Cikgu akan beri sebentar lagi. Sekejap ya. Siapa yang ada modul buat dulu. Sekejap ya, cikgu nak cari. Sekejap. Okay, semua dah buka modul belum? Sekejap yang ada yang belum lagi ni cikgu akan ni.
Kamu buka modul muka minggu 2, muka surat 13. Okey, terima kasih Kak Sarah. Cikgu share screen dulu sebab masa ni cikgu tak dapat linknya. Okay, semua nampak tak skrin cikgu tunjuk? Nampak. Okay, sekejap ya. Latihan untuk peribahasa, okay yang ni. Setelah kita bincang. Okay. Okay, jadi kamu perlukan berikan peribahasa yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Okay. Kalau contohnya kalau petikan yang pertama tu, amalan membaca merupakan amalan yang mulia. Malangnya, kajian menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang minat membaca. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak dengan mengamalkan sikap suka membaca di rumah. Amalan ini perlu dipupuk sejak kecil supaya menjadi kebiasaan. Okey. Jadi kita boleh tengok amalan membaca merupakan amalan yang mulia. Okey, malangnya kajian menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang minat membaca. Okey, di situ kita lihat rakyat Malaysia kurang minat membaca. Jadi ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak dengan mengamalkan sikap suka membaca. Dekat situ kamu boleh dapat satu peribahasa. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Apa peribahasa yang sesuai? Amalan ini perlu dipupuk sejak kecil supaya menjadi kebiasaan. Dan di situ juga ada satu peribahasa lagi. Apa peribahasa yang sesuai? Amalan yang perlu dipupuk sejak kecil lagi. Apa yang peribahasa yang sesuai yang untuk diberikan? Biasanya kamu pernah dengar peribahasa ni. Melentur buluh biar berbunyi. Ya, betul. Meletup buluh biarlah dari rebungnya. Tu betul. Dengan amalan ini perlu dipupuk sejak kecil lagi. Satu lagi peribahasa yang dapat dikaitkan dengan ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak, apa dia? Yang bagaimana acuan, begitulah poinnya. Okey, betul. Okey, tu jawapannya. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Itu jawapan yang paling sesuai. Kalau kamu nak jawab, boleh kalau kamu nak jawab bapa borek anak rintik. Tu pun boleh. Contoh kamu jawab bapa borek anak rintik. Maksudnya anak-anak akan mengikut apa yang ibu bapa buat. Kalau ibu bapa suka membaca, anak pun suka membaca. Jadi macam itulah. Okey. Okey, kalau contohnya ibu bapa nakkan, contohnya lah contoh kalau contohnya ada ibu bapa nakkan anaknya suka membaca tapi ibu bapanya pun tak membaca buku. Tu apa peribahasa yang sesuai kalau macam tu? Ibarat
Apa dia? Tak ada soalan ni dekat dalam soalan. Tapi apa dia? Membaca jambatan ilmu. Kalau Afiq nak tambah membaca jambatan ilmu, boleh Afiq. Untuk amalan membaca merupakan amalan yang mulia. Ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi? Boleh? Kalau kamu nak cakap tentang ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi pun boleh. Untuk selain daripada berapa borih anak rintik, bagaimana acuan begitulah kuihnya, kamu boleh gunakan juga ke mana ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Tiga peribahasa ni kamu boleh guna untuk, tiga peribahasa ni saja kamu boleh guna untuk ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik. Kalau ibu bapa yang tak jadi contoh yang baik, contohnya peribahasa tu kita boleh gunakan ibarat mengajar, ibarat kita mengajak anaknya berjalan. Tu. Okey, sampai sekarang ke kamu lihat skrin Cikgu Kabo? Ya, cikgu. Kabur. Okay. Okay, sekejap ya. Cikgu setkan line internet sekejap. Kalau cikgu terless sekejap tu, kamu biarkan sekejap-kejap lagi kita masuk semula, okey? Cikgu nak refresh balik internet. Okay. Okay, untuk sekarang jelas tak? Tak. Jelas. Jelas dah cikgu. Jelas dah? Okay. Okay, sekejap je. Cikgu stop present dulu. Cikgu nak buka web lain sekejap.
Okey Madina Kira. Okey, ini link modul yang cikgu nak share, nak kongsi. Okey. Kalau ada sesiapa yang masih belum free modul ataupun tak ada modul, boleh ambil modul tu. Boleh buka. Okey, sementara tu cikgu nak tanya. Okey, sepanjang cikgu mengajar, apa yang kamu rasa yang paling seronok? Yang kamu paling seronok maksudnya apa yang cikgu buat yang kamu paling suka? Buat kuis ke? Mengajar melalui macam ni ke? Tak tahu macam mana. Cuba bagi pendapat. Kalau ataupun kamu nak cikgu buat kuis online makin banyak ke? Kuis online bukan, maksudnya kuis yang macam hari tu lah. Yang macam dalam word wall tu. Okay, Kaisara, saya suka kuis. Okay. Kaisara cakap dia suka kuis. Okay, yang lain? Okay, sama. Okay, setuju. Okay. Okay, jadi maksudnya lepas kita belajar ni, selain daripada jawab soalan dalam modul, kamu lebih suka cikgu bagi soalan kuis lah, betul? Kuis online yang macam hari tu, yang macam berbentuk game, betul? Betul. Okay. Okay, selain dari tu, apa yang kamu nak cakap lagi? Ada yang kamu tak faham ke cikgu mengajar laju sangat ke apa ke? Sambil-sambil jawab soalan ni, boleh cakap. Okay, kalau siapa yang dah siap muka surat 13, boleh buat muka surat 14 pula. Kalau 14 tu, muka surat 14 berdasarkan gambar. Okay.
Okey, semua dah siap sampai mana dah? Okey, semua dah habis ke? Dah siap?
Semua dah habis ke? Dah habis buat? Belum cikgu, lagi 2 soalan. Okay, boleh. Okay, yang lain? Belum. Okay, belum. Okay. Siapa yang dah siap boleh beritahu dekat dengan komen. Okay.
Okay, kalau dah siap boleh dekat ruang komen. Okay.
Okay, habis semua dah habis jawab ke? Dah. Okay, dah. Okay, yang lain? Yang lain dah siap ke yang lain? Dari 48 orang ni semua dah siap ke? Cikgu peribahasa boleh tulis je apa-apa yang berkaitan. Ya boleh Faralia. Maaf cikgu tak nampak. Okay, Amelia. Okay, Faralia belum lagi. Faralia dah siap ke Faralia? Lagi sikit lagi 2 soalan. Okay, belum. Fit Adli dah siap?
Kalau macam dalam gambar tu kan tunjuk menanam. Kalau saya buat jawapan peribahasa mengenai menanam, boleh kan cikgu? Boleh? Boleh, ikut apa yang kamu faham mengenai gambar tu apa. Okay? Jadi sekarang kita dah boleh bincang. Okay. Okay, jadi kita tengok soalan latihan 1. Tadi latihan 1 kita dah bincang, iaitu jawapannya A, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Yang B, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Okey, kita tengok latihan 2 pula. Okey, latihan 2 pula apa dia? Okay, kita tengok petikan tersebut. Rosnah akan melangsungkan perkahwinannya pada minggu hadapan. Rosnah berasa cemas apabila juru solidnya tidak dapat hadir kerana terlibat dalam kemalangan. Di saat-saat akhir, makciknya telah menawarkan diri untuk menjadi juru solidnya. Okay, apa peribahasa yang kamu dapat tangkap, dapat beri jawapan? Juru solidnya tidak dapat hadir. Jadi Rosnah ni merasa cemas apabila juru solid tidak dapat hadir kerana terlibat dalam kemalangan. Apa peribahasa yang betul? Malang tidak berbau. Malang tidak berbau ni dia lebih kepada bencana ataupun kemalangan. Okey, kalau bidan terjun. Okey, betul. Okey, Afiq Faralia betul. Okey, jawapannya bidan terjun. Pada saat-saat akhir, makciknya telah menawarkan diri untuk menjadi juru solidnya. Okey, satu lagi apa dia? Peribahasa. Yang Rosnah berasa cemas apabila juru solidnya tidak dapat hadir kerana terlibat dalam kemalangan. Malang tidak berbau ni kurang sesuai sebab malang tidak berbau ni untuk kemalangan yang lebih besar. Okey. Macam kemalangan dahsyat, macam tu. Yang kita tidak tahu. Okey. Satu lagi apa dia? Terpijak bara hangat, ibarat beban sudah ke tepi. Okay, ibarat beban sudah ke tepi tu untuk selepas tu tak? Selepas pun boleh kalau kamu nak letak ibarat beban sudah ke tepi. Terpijak bara hangat. Maksudnya apa tu Damian Kristina? Langkah kiri ke macam mana maksudnya? Ayam tambatan. Ayam tambatan boleh sama juga dengan bidan terjun. Gelisah kerana sesuatu perkara. Oh, terpijak bara hangat. Boleh juga keadaan Rosnah yang cemas. Okey, macam contohnya apa lagi? Ibarat cacing kepanasan. Pun boleh kalau kamu nak tulis. Cacing kepanasan, terpijak bara hangat, bagai cincin dengan permata. Bagai cincin dengan permata tu kurang sesuai Damia sebab cincin permata tu biasanya untuk pasangan pengantin. Okay. Yang jawapan kedua kamu boleh letak mati kutu. Mati kutu ni biasanya untuk orang yang cemas, untuk orang yang macam apa aku nak buat ni bila orang cemas dia tak ada rasa, macam bukan tak ada rasa, macam dia tak tahu nak buat apa. Jadi dia mati kutu. Okay, jawapan yang sesuai mati kutu dan juga bidan terjun. Kalau ada yang jawab ayam tambatan pun boleh, ibarat beban sudah ke tepi ni untuk situasi selepas tu pun boleh. Okay. Okay, semua boleh tak mengenai latihan 2? Boleh? Okay. Boleh cikgu, boleh. Okay, Boleh. Kita pergi latihan 3. Latihan 3 pula mengenai situasi 1. Hana merungut kerana kemudahan yang ditawarkan di tempat pelancongan itu tidak seperti yang ditawarkan dalam iklan yang dibacanya. Okay. Jadi apa dia? Apa jawapan yang sesuai? Indah kabar dari rupa. Okay, betul. Okay, apa yang Damia jawab, Hazin jawab, Farah Alia jawab, semua yang jawab sama seperti indah kabar daripada rupa tu. Okay, betul. Jawapannya indah kabar dari rupa. Okay, untuk situasi 2 pula. Haikal mengupah Fuad memelihara ikan keli di kolam ikannya.
Tetapi Fuad menangkap ikan-ikan itu lalu menjualnya di pasar. Harapkan ular makan padi. Harapkan pagar makan padi. Okey, betul. Harapkan pagar makan padi. Durian runtuh ni maksudnya orang yang mendapat keuntungan yang banyak, jadi kurang sesuai sebab Fuad ni dia macam mengambil kesempatan. Dia menangkap ikan, gunting lipatan pun boleh, seperti api dalam sekam pun boleh juga, lepas diri boleh, tikam belakang boleh juga, tapi macam kejam sangat tikam belakang tu. Dah jual buah je tapi boleh je. Udang di sebalik batu. Boleh, kita boleh katakan niat Fuad tu sebenarnya dia bekerja bersama dengan Haikal dalam memelihara ikan keli sebab dia nak jual ikan keli tu dekat pasar. Jadi ada niat lain. Fuad. Okey, pun boleh juga. Pecah amanah. Ya, Syamira. Kalau talan dua muka? Talang dua muka biasanya untuk personality, untuk sikap. Contohnya seseorang tu contohnya Syamira tak suka dengan seseorang. Syamira tu tak suka betul dengan seseorang tu. Tapi Syamira tak tunjuk depan-depan lah, ataupun cikgu cakap contoh lain lah. Contohnya A ni A ni tak suka dengan seseorang tu. Contohnya B lah, A tu tak suka B. Okey, tapi depan B dia macam baik sangat, macam okey je. Tapi sebenarnya belakang B tu dia mengumpat, dia buat fitnah. Tu namanya talang dua muka. Maksudnya depan lain, belakang lain. Macam tu. Tu namanya. Jadi talang dua muka ni kurang sesuai sikit. Tapi cikgu, situasi ni pun depan lain, belakang lain. Tapi situasi ni pun depan lain, belakang lain. Depan lain, belakang lain. Tapi ni lebih kepada kelakuan. Macam tapi Fuad menangkap ikan-ikan itu lalu menjualnya di pasar. Okey, kejap. Talam dua muka. Kalau kamu nak tulis talang dua muka pun boleh. Okay, tapi biasanya talang dua muka tu untuk seseorang yang macam personality dia lain lah. Personality lain maksudnya macam depan lain, cakap lain lah macam tu. Maksudnya depan orang cakap baik-baik, belakang cakap buruk. Biasanya talang dua muka ni untuk orang yang bercakap buruk. Untuk orang yang kononnya baik je depan. Tapi belakang macam apa, macam tu. Tapi yang ni situasi dua ni pun boleh juga. Tapi biasanya talang dua muka ni macam untuk lebih sikit lah, macam lebih kejam sikit. Okay, tapi boleh juga talang dua muka. Okay. Yang lain semua boleh? Syamira boleh, Syamira? Okay. Okay, kita tengok kuis pula. Kuis ni berdasarkan gambar. Okey, untuk gambar yang ketiga, keempat dan kelima sebenarnya dalam satu gambar turutan gambar yang sama tau. Maksudnya peribahasa tu yang kamu tulis akan mengenai tiga-tiga gambar tersebut. Gambar 3, gambar 4, gambar 5. Peribahasa tu satu. Pecah amanah boleh Damia, pecah amanah pun boleh. Pecah amanah pun boleh. Maksudnya kita orang tu nak peliharakan ikan saja tapi dia jual. Itu pun boleh dikatakan sebagai pecah amanah. Jadi tengok soalan pertama, gambar bangku. Okey, apa dia jawapannya? Soalan kuis. Kaki bangku. Okey, betul. Okey, kaki bangku. Okey, yang lain? Okey, kaki bangku. Okey, betul. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua. Gambar sebelah tu gambar cincin. Gambar yang kedua tu. Apa jawapannya? Cincin dengan permata. Okey, betul. Okey. Okey, untuk gambar 3 dan gambar 4 dan juga gambar 5. Okey, jadi cikgu lupa nak terangkan. Okey, sebenarnya gambar ni kamu tengok asing-asing, betul tak?
Tapi sebenarnya gambar tu satu, maksudnya dia ada sebagai turutan. Turutan maksudnya daripada menanam, daripada menjual, daripada menanam kepada menjual. Selepas tu jadi pemborong. Okey, tu antara kronologinya. Jadi apa peribahasa yang sesuai untuk ketiga-tiga gambar tersebut? Kamu tengok usaha orang tu. Daripada menanam, lepas tu kepada menjual, lepas tu kepada memborong. Kepada memborong orang. Usaha tangga kejayaan. Boleh? Usaha tangga kejayaan. Lagi apa lagi? Okey, boleh Amelia? Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Okey, betul? Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Boleh? Dia apa lagi? Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Boleh juga. Bila seseorang tu tidak merungut, melakukan daripada kosong kepada memborong, dah kaya, jadi hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Maksudnya kita buat sesuatu tu tak ada nak merungut ke apa ke, kita buat dengan bersemangat. Okay. Yang lain apa dia? Yang lain yang sesuai, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pun boleh peribahasa yang tu. Okay. Pada permulaannya macam sakit sikit, nak kena menanam tu semua, betul tak? Nak kena beli benih, nak cari kawasan, nak beli tanah. Lepas tu bila dah menanam, menjual, mendapat keuntungan dan juga memborong buah. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian pun boleh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian pun boleh. Okay. Okay. Jadi ada lagi yang kongsi lagi peribahasa yang sesuai. Cikgu, Ya. peribahasa yang cikgu cakap tu semua tadi kena isi dekat 66 tu ke? Untuk soalan Syamira tengok ada gambar 3, 4 dan 5, betul tak? Okay, ada yang gambar ketiga gambar orang menanam. Gambar keempat gambar orang jual buah. Gambar kelima gambar kedai borong, betul tak? Okay? Tak, maksud saya peribahasa yang cikgu sebut tadi tu kena jawapan untuk nombor 3, 4 dan 5. Ya betul. Sebab gambar tu sebenarnya satu turutan. Patutnya gambar tu dirapatkan baru jawapannya dekat bawah. Okay. Tapi sebab dia tersilap, jadi gambar tu sebenarnya, peribahasa tu sebenarnya untuk ketiga-tiga gambar tersebut. Okay, baik cikgu, terima kasih. Okay, sama-sama. Alah bisa tegal biasa. Okay, alah bisa tegal biasa. Boleh juga. Mula-mula tu macam sakit sikit lah, betul tak? Lama-lama dah biasa pun boleh. Ringan tulang. Ringan tulang kurang sesuai sebab ringan tulang tu untuk orang yang rajin. Tapi memang dalamnya orangnya rajin. Tapi ringan tulang ni macam kurang sesuai sikit. Bagai lebah menghimpun madu. Boleh? Bagai lebah menghimpun madu maksudnya bila kita kumpulkan sesuatu tu yang kita nak kan, kita berusaha contohnya mengumpul harta. Ini pun usaha untuk mengumpul harta juga. Itu pun boleh bagai lebah menghimpun madu. Orang yang rajin. Ringan tulang pun boleh bagai lebah menghimpun madu. Jadi air mandi, apa tu Hamzal? Hamzal cakap apa jadi air mandi tu? Asal ditugal adalah benih. Boleh Damia Kristina? Asal ditugal adalah benih. Bila kita pandai mencari, mencari solusi ataupun membuat sesuatu kerja, mencari apa yang kita nak buat bila kita pandai. Jadi adanya sesuatu yang kita lahirkan. Asal ditugal adalah benih. Contohnya kalau tanaman tu, bila kita tanam, ada tanaman. Jadi tanaman tu kita boleh jual dan kita boleh dapat duit.
Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Okey, kalau ada gula, ada semut sesuai tak? Kalau ada gula, ada semut, itu kurang sesuai sebab maksudnya apabila satu tempat itu mudah mendapat kesenangan atau kemewahan, dekat situlah ramai orang berkumpul. Contohnya kalau ada istana, bukan istana, maksudnya kalau ada kedai-kedai mewah, dekat situlah orang-orang akan berkumpul. Contohnya butik Yana Rahman. Butik Yana Rahman tu jual baju-baju yang cantik, betul tak? Ataupun kedai-kedai emas yang jual emas yang cantik. Jadi kat situlah orang akan berkumpul untuk menunjukkan kemewahan ke ataupun untuk membeli ke, menjual ke. Jadi tu maksudnya ada gula, ada semut. Jadi kurang sesuai sikit. Okay. Okay, lagi ada yang nak kongsi? Berbakti kepada tanah, pasti mendapatkan hasil. Boleh Farah Alia? Berbakti kepada tanah, pasti mendapatkan hasil. Biasanya kita itulah perumpamaan. Kalau kita berbakti kepada tanah, tanah akan menghasilkan yang baik-baik untuk kita. Itu namanya berbakti kepada tanah, pasti mendapatkan hasil. Mesti ada hasil yang lumayan. Okay, semua boleh? Semua faham mengenai peribahasa yang kita belajar? Faham cikgu. Okay, yang lain faham tak? Faham. Faham. Okay, faham. Faham cikgu. Okay, jadi sekarang dah 9.53. Cikgu hari ni ada kuis tak? Ada? Jangan risau, ada kuis yang macam game hari tu. Okay, jadi nota ni cikgu akan sambung pada hari Ahad minggu hadapan. Ahad ni, okay? Boleh. Okay, jadi cikgu bagi link. Okay, cuba jawab. Ada sikit je soalannya. Ada 9 soalan tak silap. Cuba jawab. Okay, semua cuba jawab. Nanti cikgu nak cikgu nak post lah markah minggu ni dekat dalam group support. Okay, semua dah masuk belum tu? Nak senang kan jawab soalannya. Siapa tu dah siap? Fikri Hafiz dah siap. Elisa Shazira dah siap. Tu senang lah tu maksudnya. Okay, tengok leaderboard kejap. Sekarang dah 18 orang jawab. Kat sini ada 48 orang jawab. Ada 48 orang yang online. Jadi cepat jawab. Ada 18 orang lagi ni. Wah, semua betul ni.
Kaisarah semua betul. Jadi bila dia semua betul, ramai orang dapat markah yang betul, jadi jadi masa yang akan menentukan kependekan masa tu. Okay. Siap dah? Wah cepatnya anak murid cikgu ni. Senang kan soalannya? Soalannya tak banyak, ada 9 soalan je. Siapa yang belum jawab boleh jawab. Ada yang tak dapat buka link? Sekarang ada 37 orang. Sekarang ada 48 orang jadi 37. Ada lagi 11, 10 orang lagi belum masuk lagi. Cepat-cepat. Cikgu nak post markah ni untuk peribahasa dekat dalam grup. Okay, siap dah. Okay, siapa lagi yang belum masuk lagi ni? Wah, hampir kesemuanya jawab semua betul. Ada, kalau ada pun ada yang salah satu, salah dua. Okay, ada lagi yang belum siap lagi. Cikgu refresh kejap tengok ada yang masih belum masuk lagi ke tak. Masters. Okay, 43. Lagi 4 orang. Okay, Syahira dah siap. Okay, yang lain? Yang ada lagi 4 orang ni masih belum lagi ni. Okay, nanti kalau takut cikgu, kalau ibu bapa kamu tanya kat dalam grup, kenapa tak ada nama kamu, cikgu tak boleh nak jawab. Okay, 45 orang. Okay, lagi 2 orang ni belum 2 orang, seorang lagi belum lagi. Megat dah, Fi'ali dah, Syairah dah. Okay. Okay, jadi sekarang dah 99. Okay, jadi nota mengenai peribahasa cikgu akan sambung pada hari Ahad nanti, boleh? Okay? Boleh. Jadi hari ni macam mana? Seronok tak belajar peribahasa? Okey tak belajar peribahasa hari ni? Okey. Seronok. Apa Isyad? Seronok. Seronok? Okey. Jadi sekarang dah 99, kita jumpa hari Ahad nanti. Okey. Jadi untuk peribahasa ni tipsnya kamu perlukan banyak baca. Okey, kalau dekat kedai buku tu ada jual, boleh boleh beli buku nota mengenai peribahasa untuk menambahkan lagi pengetahuan kamu. Okey, betul. Peribahasa ni unik, menarik nak belajar. Betul, ada pelbagai peribahasa yang kita boleh belajar. Dan kalau kamu rajin boleh tengok juga laman web Dewan Bahasa Pustaka dekat Facebook, Twitter, sebab Dewan Bahasa Pustaka ni hampir setiap hari akan post simpulan bahasa peribahasa yang baru. Jadi kamu boleh belajar. Jadi kalau untuk peperiksaan kali ni, untuk PT3 contohnya nanti kamu jawab soalan berikan peribahasa yang lain daripada yang lain kan, yang baru. Jadi mungkin markah pun akan bertambah sebab kamu berikan peribahasa yang lain daripada yang lain. Okey. Itu saja. Kita jumpa lagi hari Ahad nanti. Okey, terima kasih semua. Okey, jangan lupa makan, jangan lupa solat. Terima kasih sebab hadir kelas hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye.